alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Okay. Itu dia tadi kita kongsikan lafaz syahadah yang dibantu oleh 3 jururawat di sebuah hospital yang kita akan bawakan antara topik menarik di Malaysia hari ini. Selain daripada itu, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Salam Jumaat kita ucapkan. Kita harapkan yang terbaik. Hari ini 1 jam bersama dengan saya Adi Bizati dan juga Katri Yahya. Okey, sejam yang penuh dengan pengisian untuk jiwa sebab Jumaat yang berkah bahagia insya-Allah. Baik, tak boleh juga kita sembang duduk berdiri kan. Kena duduk saya terbaik. macam ni je lah. Okey, duduk. Hari ini kita harapkan anda juga setiap kali nak keluar rumah dan sebagainya, kita harapkan yang terbaik. Hari Jumaat ini pengisian kita lebih kepada yang untuk mengisi jiwa kan. Kalau sebelum ni kita lakukan setiap ibadah tu pada bulan hari Jumaat kerana PKP banyak masa. Harapnya ibadat-ibadat, amal-amal tu dapat diteruskan. Walaupun sekarang ni ramai yang dah keluar bekerja dan hidup seperti biasa insya-Allah. Okey. Okey, dan dalam fikiran saya pun hanya satu perkara je. Rentas negeri. Saya pula sabar. mengharapkan 90% vaksinasi untuk orang dewasa. Tapi itulah kuncinya. Itulah kuncinya vaksinasi kan? Kena sampai ke tahap tertentu 90%. Ya, betul. Dan juga SOP kena dikekalkan. Kan. Okey. Okey, itu dia kelonggaran demi kelonggaran yang kita dapat. Kenapa Apa ya? tu? Saya sebenarnya ada sesuatu di atas meja. Saya Yang kan memakai buat baju. makanan anak tu bukan Bukan. Kadang-kadang ya juga. Tapi Okey. hari ini bukan. Nampak sama tapi bukan dia. Walaupun warna orange yang sama, kita nak cerita juga tentang sarapan dan juga kebaikan-kebaikan khasiat-khasiat yang ada pada sayuran ataupun warna-warni yang ada di atas makanan kita. Kabarnya awak pun ada. Tapi Okey. mana disimpannya? Wah, disimpan dalam kocik dia lah. Tada! Okey. Cuba teka. Gadis moden tahu tak ni? Gadis moden tahu tak tu? Ni. Pastilah saya tahu. Come on. Biasa kucai ni orang hanya tabur atas bihun ni kan. Tapi kena makan. Sebab yang pertama, bila saya Google, khasiat dia begitu banyak sekali. Yang pertama untuk lepatkan rambut. Betul. Kita buat macam bunga raya tu kan, dia punya lendiran tu membantu untuk rambut. Kemudian rupa-rupanya dia ni boleh membantu untuk tulang. Kemudian untuk mencegah kanser. Ya, betul. Sebab banyak sekali kandungan ataupun properties yang terdapat dalam daun kucai. Bukan sembarangan rupanya. Kena rebusan dia pun membantu untuk sembuhkan luka. Dan berbagai lagi. Okay, ini yang teringatkan untuk anda. Cara Sarapan untuk kita pada pagi ni bubur warna-warni. Kita akan kongsikan bagaimana proses buatnya dan sebagainya. Apakah khasiat-khasiat kan. Kalau kita tengok satu hidangan tu dia macam lengkap dengan vitaminnya, dengan karbonya. Jadi apakah mungkin cara tertentu yang dilakukan untuk menghasilkan satu sarapan lengkap untuk kita. ini penting sebab saya pun baru menukar. Sebab isteri saya orang Kelantan. Jadi dia buat colek malah kan. Okey, tapi saya suruh buat cucuk udang. Kena betul. letak Lepas tu masuk kucai dalam ni. mihun pun sedap ni. Sedap. Tabur. Okey, Ada baik. orang nampak kucai tu dia asingkan kat tepi kan. Jangan Macam asing tak ni, biasa. dia punya khasiat. Kalau saya boleh, saya memang buat kucai dengan katakan kicap. Kemudian buat letakkan apa tempe. Makan dengan nasi. Ya Allah, sedapnya. Macam tu. Okey, jangan lupa tinggalkan kucai. Okey. Okey, itu antaranya. Selain daripada itu, kita juga akan kongsikan bersama dengan anda semua Piala Malaysia ke-100 tahun. Yang mana 26 September ni kan akan berlangsungnya sepak mula untuk Piala Malaysia. Jadi apa yang kita nak kongsikan di sini, bagaimana mereka jagakan piala tu dah 100 tahun. Betul. Dan juga apakah nama-nama Piala Malaysia sebelum ini. Kalau anda nak tahu, sebenarnya Piala Malaysia ni bukannya terus-terus dia dapat nama Piala Malaysia yang gah itu. Tapi sebelum ni banyak lagi nama yang diberikan. Ya, sebelum kita merdeka lah ya, sebab kita pun baru 60 lebih tahun, tapi Piala Malaysia ni dah wujud lebih lama lagi. Jadi pastinya ada nama-nama tertentu yang menjadi fakta penting untuk negara. Dan sebut tentang ni kan, zaman dulu saya tengok ada ramai juga kru-kru teknikal, cameraman dan sebagainya. Yang dulu-dulu. Yang kata daripada Kedah semua naik bas sewa-sewa semua untuk turun ke Kuala Lumpur. Berapa sensasinya Piala Malaysia pada waktu itu. Kan? Itulah semangat yang kita semua ataupun mereka yang sangat meminati bola sepak tanah air mengharapkan ada sinar kembali untuk beramai-ramai menyaksikan perlawanan bagi pasukan-pasukan kegemaran mereka. Kita harapkan yang terbaik insya-Allah. Kita akan kongsikan seketika nanti. Cuma kali ini macam tadi anda dapat saksikan sedikit teaser yang telah pun tular baru-baru ni beberapa hari lepas lafaz syahadah yang dilakukan oleh seorang wanita berbangsa Cina yang berada di sebuah
hospital, dibantu oleh 3 orang jururawat dan katanya ini adalah usaha anak lelaki keduanya, Firdaus Abdullah. Sebelum kita berbicara dengan Firdaus, ini antara rangkuman dan mukadimah bagaimana ianya berlaku dengan begitu indah. Saksikan. Rakyat Malaysia masih bergelut dengan pandemik COVID-19 yang turut mengancam nyawa sehingga ribuan terkorban. Walaupun peningkatan kes masih tinggi, namun begitu, ada hikmah yang terselindung di sebalik kisah COVID-19 bagi individu ini. Ia bermula apabila sebuah video yang tular di media sosial memaparkan seorang wanita pesakit COVID-19 yang terbuka hati memeluk Islam. Menerusi rakaman itu, wanita berkenaan dilihat sedang terbaring di atas katil hospital dengan tiub bantuan pernafasan sebelum didatangi beberapa petugas kesihatan yang lengkap dengan pakaian perlindungan diri PPE. Mereka memegang sekeping kertas bertulis 2 kalimah syahadah bagi memudahkan proses pengislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Wanita berkenaan, Laimi Tingki atau Nur Laila Abdullah, 65, dimasukkan ke wad COVID-19 Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Pada 4 September lalu, selepas cedera akibat terjatuh, dia kemudiannya disahkan dijangkiti COVID-19. Sejak itu, keadaan kesihatannya semakin merosot sehingga ke tahap 5. Usaha pengislaman Laimi dilakukan oleh anak keduanya, Franco John Wayne atau Firdaus Abdullah, 45. Niat disuarakan ketika sesi panggilan video di hospital, waktu itu kesihatan ibunya semakin merosot. Laimi meluahkan hasrat untuk memeluk Islam jika dapat keluar wad kelak. Ikuti kisah selanjutnya bersama kami. Itu dia momen yang Laimi cukup Tingki. indah oleh warga dusun ini. Cuma Apakah sedikit yang berlaku? fakta yang kita perlu betulkan di sini bukan berbangsa Cina tetapi berbangsa dusun. Ada beberapa artikel yang mengeluarkan pelbagai fakta. Ya. Jadi apa yang kita dapat sekarang ini, Laimi Tingki ataupun namanya Nur Laila Abdullah, kini kita bawakan anaknya Encik Firdaus Abdullah bersama dengan kita yang mampu secara maya kita bawakan. Assalamualaikum Encik Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih berkongsi dengan kami untuk pagi ini. Cik Firdaus, pertama kalinya ini suatu perkara yang cukup indah. Satu basyirah untuk kita semua, kabar gembira di mana meramaikan lagi umat Islam di atas muka bumi ini. Secara ringkas, macam mana mungkin disebabkan doa seorang anak yang berterusan tanpa henti untuk melihat seorang ibu melafazkan syahadah dan menjadi seorang mukmin. Mungkin dapat diceritakan usaha yang dimainkan oleh Cik Firdaus sendiri. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada, terutama saya ucapkan terima kasih kepada MHI kerana sudi mengundang kepada saya, juga bagi pihak seluruh ahli keluarga juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kerana memberi peluang untuk kita berkongsi cerita berhubung dengan kisah ibu saya memeluk Islam. Sebenarnya hasrat ibu saya untuk memeluk Islam ini memang sudah lama. Cuma ada beberapa kengkangan yang mungkin tidak dapat dielakkan sebab kita perlu menghormati sensitiviti keluarga di sebelah ibu saya. Jadi apa yang berlaku? Ibu saya ini selalu datang ke rumah saya dan dalam keadaan melihat kepada suasana dalam kekeluargaan, apabila melihat kepada keluarga saya ataupun anak-anak saya yang mengaji, yang solat berjamaah. Jadi di situ kita dapat melihat bahawa ibu itu ada kecenderungan untuk memeluk Islam. Jadi saya lihat dakwah yang dimainkan oleh Cik Firdaus ini bukan hanya percakapan tapi melalui perbuatan. Ya. Jadi macam mana, siapa yang banyak memberi bimbingan? Seandainya pastinya seorang anak selalu berdoa semoga ibu mendapat hidayah. Jadi ada tak mungkin banyak berjumpa dengan asatizah ke para guru, ustaz untuk mencari ilham ataupun doa tertentu untuk mendapatkan impian ini? Ya, sebelum ini juga antara yang menjadi pendorong kuat kepada saya ataupun yang mendorong kepada ibu ini adalah makcik saya sendiri, iaitu adik kepada ibu saya yang sebenarnya sudah lama memeluk Islam.
iaitu Puan Haja Saini binti Tinggi bersama dengan arwah suami dia. Sebenarnya mereka inilah yang sebenarnya pendorong yang lebih kuatlah dalam keluarga yang cuba membawa ibu saya masuk ke memeluk Islam. Bagaimana hubungan Encik Firdaus dengan ibunya walaupun yalah sebelum ini mungkin ada beberapa perkara yang mungkin menjadi kekangan dan sebagainya. Kalau sebelum dan juga selepas memeluk Islam ni, adakah perbezaan hubungan ataupun connection between mothers dengan anak tu bagaimana mungkin boleh dikongsikan? Ya, saya rasa selepas ini mungkin hubungan itu makin akrab lagi sebab apabila sebenarnya di keseluruhan adik-beradik saya ini sebenarnya sudah semua memeluk Islam. Jadi Alhamdulillah. memang tidak ada masalah dalam mewujudkan suasana dalam satu keluarga itu sebab ibu saya pun sentiasa berkunjung di rumah adik-beradik. Jadi suasana itu saya rasa tidak akan menjadi masalah. Dan apa yang paling penting sekarang ini kita sekeluarga ataupun adik-beradik akan memberi sokongan memastikan ibu itu akan terus mendalami ilmu terutamanya mungkin dari asasnya untuk mempelajari solat. Jadi sebelum ibu beritahu ya ketika dia melihat anak mengaji berjemaah itu, benar tak dia beritahu secara mungkin kiasan bahawa macam ke arah itu sebenarnya? Tetapi mungkin lagi tak difahami waktu itu sebelum betul-betul lafaz syahadah di kamar hospital, Cik Firdaus. Ya, sebenarnya ibu saya ini selalu mencerita, ya kadang-kadang dia tidak mencerita dengan kita, tapi dia menceritakan pada mungkin kawan-kawan dia ataupun dan kawan dia ada mencerita ataupun keluarga sebelah dia. Dia memaklumkan, dia kata ada seorang anak saya namanya Muhammad Ferdika. Dia selalu melihat anak saya ini sebab selalu mengaji di rumah. Dan dia melihat kepada adab-adab itu dan di situ dia nampak tertarik dan sentiasa dia kongsikan dengan keluarga dia lah tentang apa yang reaksi. Nama Nur Laila tu kan macam kita sedapnya dengan nama Nur Laila Abdullah. Adakah itu pilihan siapa? Okey, nama Nur Laila ini hasil daripada idea daripada isteri dan dengan anti saya iaitu Puan Jailin binti Tinggi, iaitu juga adik kepada mama saya yang sudah memeluk Islam juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi itulah dia sebabkan kekangan faktor kesihatan. Jadi tak dapat berada di sisi ibu ketika itu. Jadi macam mana mengucapkan terima kasih juga kepada petugas perubatan yang membantu dalam usaha untuk realisasikan impian syahadah ini. Ya, okey. Di sini saya bagi pihak keluarga kami sangat mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khusus kepada pihak pengurusan Hospital Duchess of Kent Sandakan, juga melalui hubungan Dr. Fahmi, seorang timbalan pengarah yang juga banyak membantu kepada saya tentang pengurusan ibu saya di semasa berada di hospital sehinggalah memeluk Islam. Juga seorang sahabat saya, iaitu seorang penyelia hospital, iaitu Encik Ali Abdullah, yang telah berusaha untuk saya memastikan bahawa hajat ataupun niat ibu saya itu pada masa itu yang 9 hari bulan dapat memeluk Islam. Jadi alhamdulillah saya juga berterima kasih khusus kepada staf nurse Izzatul Fatimah binti Jafar, staf nurse Lina binti Iring dan staf nurse Fauzia binti Asmat. Kerana mereka inilah yang kita lihat yang tular di dalam media bahawa mereka inilah yang membimbing ibu saya untuk memeluk Islam. Dan Encik Firdaus sendiri secara peribadinya bagaimana perasaan apabila melihat ibundanya melafazkan syahadah di depan mata, dan ini adalah usaha yang pastinya dah lama kan diinginkan sebab kalau kita dengarkan cerita ahli keluarga semua dah melakukan perkara yang sama. Perasaan bila melihat ibu sendiri melafazkan syahadah itu mungkin boleh dikongsikan? Mungkin sebab yang di dada dan juga rasa nak sujud syukur waktu itu juga. Macam mana tu gambarannya? Ya, pada selepas saja ibu saya memeluk Islam dalam sekitar pukul 4 petang pada 9 hari bulan tu, apa yang menjadi sebagai satu tanda yang sukar untuk kita lupakan ialah dalam keadaan ibu saya yang begitu kritikal pada sebelum menjalannya maghrib, disadangkan kita maghrib ini sebelum jam 6, tiba-tiba ibu saya membuat panggilan dengan saya. Dan apa yang jadi tersentuh di dalam hati kami semua sekeluarga,
ibu begitu rasa gembira, dan apa yang dia maklumkan yang saya dapat sempat rakam dalam perbualan itu, dia mengatakan, nak, mama sudah sah Islam. Itulah luahan yang kita nampak apabila ibu saya pertama kali buat panggilan dengan saya, dan saya tidak menyangka kerana sedangkan pada masa itu ibu saya langsung tak boleh buat pergerakan dengan tangan yang begitu bengkak kesan daripada jarum. Jadi itulah menjadi satu keajaiban apabila ibu memeluk Islam itu, kita nampak kesembuhan tu hari demi hari, kita nampak dia punya kesembuhan yang begitu baik sekali. Jadi kami sekeluarga sangat terharu, apalagi yang dikongsikan oleh rakan-rakan yang mengucapkan tahniah kepada keluarga kami. Alhamdulillah, dan saya pun tidak dapat membalasnya dengan kata-kata, melainkan mendoakan semoga kepada warga di luar sana, keluarga-keluarga yang mendoakan. Kami doakan yang terbaik untuk kesihatan ibu dan semuanya. Semoga menjadi inspirasi untuk yang lain bahawa dakwah yang paling berkesan ialah dakwah dengan perbuatan dan perlakuan yang baik untuk memberikan sinar kepada orang lain, insya-Allah. Terima kasih untuk Cik Firdaus. Terima kasih. Ya, saya. Assalamualaikum. Itu dia Encik Firdaus Abdullah yang berkongsi dengan kita pengalaman beliau sendiri dan juga keadaan. Itulah macam tadi kita katakan, kalau tidak ditunjukkan dengan amal dan perbuatan, mungkin ini tidak dapat nampak bagaimana manisnya kan apabila ini berlaku dalam kehidupan masing-masing. Apapun, kita masih lagi mengharapkan agar semua ini menjadikan ibrah ataupun pandangan masing-masing dapat ubah dengan cara yang terbaik sekali. Kerana selepas ini kita akan berkongsi pula tentang 100 tahun Piala Malaysia, dan Petri akan berkongsi apa yang menarik untuk anda semua berakikah di Mekah. Rindu Baitullah. Tadi orang kata ada haruman out pada ada pakaian saja. Tapi dah ditutup oleh bau kucai sebenarnya. Okey, selepas ini kita nak berkongsi tentang pelbagai cara untuk kita mantapkan iman di bumi suci. InsyaAllah. Itu dia, cemburu dengan Selangor. Kenapa ya? Banyak kali menang. Itulah satu pasukan yang legend juga disebut-sebut. 100 tahun, bayangkan bagaimana mereka menjaga Piala Malaysia yang begitu gas sekali untuk dijadikan sebagai tradisi, dan sepak mula yang akan berlangsung pada 26 September ini 100 tahun berada di Malaysia. Sebelum merdeka lagi telah pun kita bualkan ataupun kita menjadikan fenomena untuk sepak mula ini. Ini sejarah penting tentang 100 tahun Piala Malaysia, kita saksikan. Inilah dia, saudara, pertandingan akhir Piala Malaysia 86 ini di antara pasukan Johor bertemu dengan pasukan Selangor. Anang menanduk Azhar gol. Azhar Sharif gol. Piala Malaysia antara kejohanan yang dinantikan oleh peminat bola sepak tempatan. Bukan sahaja masyhur di Malaysia, kejohanan berprestij ini juga antara temasya sukan tertua di rantau Asia. Mula dipertandingkan sejak tahun 1921, trofi Piala Malaysia menjadi impian bagi pasukan bola sepak tanah air untuk dijulang sebagai juara. Lebih istimewa, tahun 2021 menandakan 100 tahun usia Piala Malaysia. Piala Malaysia dahulunya dikenali dengan nama Piala HMS Malaya. Ia bersempena dengan nama sebuah kapal perang British, iaitu HMS Malaya yang telah datang ke tanah Melayu pada ketika itu. Kini, trofi tersebut menjadi antara koleksi paling berharga di Muzium Negara sejak tahun 1968. Kru Malaysia hari ini berpeluang untuk melawat bilik kebal di Jabatan Muzium Negara bagi melihat sendiri khazanah sukan negara ini. Proses perlu dilakukan dengan teliti dan berhati-hati bagi memastikan pemindahan piala ini ke makmal konservasi berjalan lancar. Ini adalah prosedur standard biasa yang dilakukan bagi menjaga setiap peninggalan barang berharga di sini.
Di Makmal Konservasi, sebelum setiap barangan dipamerkan, langkah-langkah pembersihan perlu dilakukan oleh pegawai bagi memastikan setiap artifak terjaga dan dilindungi. Antara petugas yang diamanahkan bagi menjaga piala ini ialah Muhammad Faiz Azizan, pegawai konservasi yang sudah bertugas selama 11 tahun di Jabatan Muzium Malaysia. Dia tertarik dengan piala HMS kerana keunikan rekaan dan sejarah di sebaliknya. Tahun dia pun dah memang sangat unik lah. Tahun 1921. Kita masih boleh lihat fizikal dia kat sini. So memang itu merupakan salah satu keunikan yang kita dapat. Dan daripada segi piala, kalau kita lihat di bahagian atas piala ni, dia merupakan jatah pertama negeri-negeri Melayu Bersekutu. Pada pendapat saya rasa inilah satu-satu jatah yang masih ada dalam bentuk dia yang solid. Dan jatah ni juga mempunyai satu ukiran tulisan Jawi di bawah ini, iaitu dipelihara Allah. Seterusnya piala ini juga memiliki 4 tanda hallmark. Kalau kita lihat daripada tudung di atas tutup ini pun ada 4 tanda ni yang mengatakan tahun dibuat, bahan dibuat, tempat dibuat dan company yang membuat piala ni. So kat piala ni juga kita nampak satu ukiran kapal, iaitu kapal HMS Malaya ni. Mana kata daripada gabungan tadi kita boleh jadikan satu cerita yang lengkap. Pada tahun 1998 piala ini telah diserahkan kepada Muzium Negara untuk dijaga. Menurut Jabatan Muzium Malaysia JMM, piala HMS Malaya direka khas di London khusus bagi Sukan Bola Sepak dan Rugby Malaysia pada tahun 1921. Kejuaraan Piala Malaysia pada awalnya dikenali sebagai Piala Malaya. Pada 1933, ia ditukarkan kepada Piala HMS Malaya dan pada 1967 ia akhirnya dikenali sebagai Kejuaraan Piala Malaysia sehingga kini. Antara figura yang sinonim dengan acara sukan ialah Syarkawi Jirim, 70 tahun, bekas pengulas sukan yang memulakan karirnya di TV3 pada 1984. Baginya, Piala Malaysia cukup istimewa kerana telah melahirkan ramai bintang bola sepak handalan sejak dahulu sehingga kini. Final 1986 ketika Selangor bertemu dengan Johor. Dan sesuatu yang paling dekat dengan diri saya ialah ianya merupakan permainan ataupun penglibatan terakhir bagi Allahyarham Datuk Mokhtar Dahari bersama dengan pasukan Selangor. Dan ini merupakan satu kehilangan yang cukup besar sebenarnya kerana kita tahu bahawa dalam permainan tersebut Datuk Mokhtar masih lagi sebenarnya berusaha untuk menjaringkan sekurang-kurangnya satu gol untuk meninggalkan satu kenangan yang manis kepada dirinya dan juga kepada pasukan Selangor, tetapi dia gagal berbuat demikian. Setelah permainan itu tamat, saya sempat berjumpa dengan beliau, bertanya tentang perasaannya dan dia sendiri menyatakan kesedihan terpaksa meninggalkan pasukan Selangor yang begitu dekat dengan dirinya dan dia sendiri merasakan bahawa mungkin masanya sudah tiba di mana ketika itu dia harus berundur daripada arena bola sepak terutamanya yang bersifat kompetitif seperti Piala Malaysia. Piala Malaysia yang menjadi rebutan pasukan bola sepak adalah piala kedua digunakan selepas Piala HMS Malaya. Sejak 1967, piala yang pertama sekali dimenangi oleh pasukan Perak sudah banyak bertukar tangan dan melalui pelbagai era perubahan dalam arena bola sepak tanah air. Meskipun trofi ini bukanlah trofi pertama yang digunakan dalam kejohanan Piala Malaysia, namun ia tetap mempunyai nilai yang tersendiri, bahkan juga pernah dijulang oleh nama-nama besar seperti Allahyarham Mokhtar Dahari, Satoh Singh dan juga Soh Chin Aun. Dan jika kita lihat pada ukiran di bawah piala ini, pasukan Selangor adalah antara nama yang paling banyak mencatatkan kejuaraan dalam
Piala Malaysia. Jadi sudah pastinya Piala Malaysia edisi ke-100 kali ini menjadi rebutan kembali buat 16 pasukan yang bertanding. Membuka tirai pada Ahad ini 26 September dan kemuncak saingan iaitu perlawanan akhir nanti dijadualkan pada November 2021, sudah pastinya akan mengubat rindu buat pencinta bola sepak tanah air. Okey, demikian satu abad Piala Malaysia yang cukup bermakna untuk sejarah negara. Siapa juara edisi kali ini? Kita nantikan bersama. Baik, dan sekarang saya nak berkongsi satu amalan yang semakin melambai kita semua sebab nak sampai tak pasti lagi bagaimana. Tetapi peluang untuk berakikah di Mekah. Nak bersama dengan Haji Muhammad Mursyid Abu Hassan, pengarah urusan untuk Mursyid Al-Haramain Travel and Tours yang Berhad, yang bersama kita untuk berkongsi sesuatu yang bermakna demi jiwa perkongsian di Tanah Suci. Silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan sihat? Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan puan muslimin muslimat rahimakumullah, berkenaan dengan ibadah akikah di Tanah Suci. Suatu benda yang sangat-sangat baik dan Nabi SAW dalam satu hadis Nabi menyebut kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak Adam ini dia tertebus dengan akikahnya. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi. Dia disembelih pada hari ke-7-nya, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat rahimakumullah. Dan Nabi sebut lagi untuk anak lelaki 2 bahagian, untuk anak perempuan 1 bahagian, means 2 ekor kambing untuk disembelihkan dan 1 ekor kambing untuk disembelihkan untuk anak perempuan. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat rahimakumullah, orang tanya lagi kenapa kita buat di Mekah? Sebab tempat yang sebaik-baik tempat, kan. Dan yang keduanya tuan-tuan puan muslimat rahimakumullah, dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Tuan-tuan puan muslimin muslimat rahimakumullah, bila bercerita tentang akikah, ada antara kita yang waktu kecil dulu dia tak berkesempatan untuk nak laksanakan akikah. Kemungkinan disebabkan hidayah, disebabkan kesempitan duit dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan muslimin muslimat rahimakumullah, suatu benda yang baik kalau kita belum buat lagi sewaktu kita kecil dan sebagainya, ini adalah waktunya untuk kita laksanakan insya-Allah taala. Itu dia. Jadi mungkin dapat ulang kembali laman web ataupun nombor talian untuk orang berhubung, juga QR code yang sesuai untuk segera orang. Bagi yang berminat untuk berdaftar, boleh terus tempah dengan scan QR code yang tertera di kaca TV. Terus hubungi 011-1313-9007 ataupun scan QR code yang tertera. InsyaAllah tuan-tuan puan boleh terus berdaftar. Dan paling menariknya pada hari ini, kita sediakan bagi mereka yang ingin berdaftar dan berdaftar untuk akikah pada hari Jumaat. Specialnya pada hari Jumaat, kita sediakan rihal yang sangat eksklusif sebagai ingatan untuk anak kita pada dibesar nanti. Bila dibesar nanti dia akan tengok mak ayah dia dah buat akikah di Mekah Al-Mukarramah, ada nama dia dengan gold ni, dan masya-Allah ada tarikh yang kita buat. Jadi rihal ni satu benda yang suatu ingatan yang sangat baik. Bila dia nak baca Al-Quran, dia tengok rihal, dia tengok mak ayah dia dah buat. Jadi suatu benda yang sangat-sangat cantik untuk si anak itu nanti apabila mereka dah besar, untuk mereka jadi anak yang saleh dan salihah insya-Allah taala. Jadi Baik. Terima kasih kepada Haji Muhammad Mursyid Abu Hassan, pengarah urusan Mursyid Al-Haramain Travel and Tours yang Berhad, berkongsi tentang akikah dan berkah. Dan nanti saya nak bersama pula dengan Anim Izzati yang akan berkongsi tentang Mak Tafiz pula. Dari akikah ke Mak Tafiz, Jumaat yang berkah untuk MHI. Kita kembali selepas ini untuk berkongsi ilmu yang mendalam. Masih lagi bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini untuk hari Jumaat yang penuh barakah, insya-Allah 24 September 2021. Jadi hari Jumaat ini kita nak kongsikan seterusnya berkaitan dengan apakah mungkin anda boleh mengetahui kebaikan di sebalik infak pada hari Jumaat. Kita nak kongsikan terlebih dahulu. Kali ini Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Sebelum kita nak lebih mendalam lagi tentang ganjaran 1000 tahun ni, saksikan yang kita sediakan terlebih dahulu. Rugi kalau tak buat. Sesungguhnya bersedekah pada hari Jumaat lebih afdal daripada hari-hari yang lain. Ketahuilah, ketika ini Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra memerlukan bantuan anda. Gandakan rezeki dan pahala dengan berinfak untuk MTS PAS sekarang.
Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, itu dia tadi kita kongsikan beberapa inisiatif mereka dan juga apakah yang mereka perlukan. Antaranya adalah kempen ganjaran 1000 tahun untuk sumbangan anda, dan sebelum anda, kadang-kadang kita ni nak menyumbang tapi nak tahu juga kan apa yang dilakukan. Terus saja kita bersama dengan Wakil Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Ustaz Hanafiah Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Hari ini merah Ustaz? Alhamdulillah, mega. Ustaz, harapnya Ustaz pun ceria nak berkongsi dengan kita tentang kalau kita berinfak ni banyak sangat ganjaran dia. Termasuklah dengan yang dilakukan ini, ganjaran 1000 tahun yang akan didapat oleh individu yang berinfak di jalan Allah, insya-Allah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, barang sesiapa yang bersedekah, berinfak, dia akan mendapat ganjaran yang mungkin lebih daripada 1000 tahun, di mana mereka selama mana bangunan Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra ni terbina, seberapa ramai hafiz-hafiz Al-Quran lahir di situ dan seberapa lama orang mendirikan ibadah, belajar, beribadah, bersolat, berzikir, selama itulah kita akan mendapat pahalanya. Kita hidup tak lama, jarang kita jumpa orang zaman moden ni hidup 1000 tahun. Tetapi sedekahnya, sedekah jariahnya berpanjangan walaupun dia telah meninggal dunia. Sebab itu bila matinya anak Adam, terputus semua amalan kecuali sedekah jariah, doa anak yang soleh dan juga ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra memerlukan dana sebanyak 5 juta ringgit untuk pembinaan madrasah kompleks dan pembelian tanah. Dan tuan-tuan dekat situ, untuk perkenalan semua, Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra yang terdapat di Gombak ni telah wujud 9 hampir 10 tahun dah. Setiap tahun kami mendapat keputusan cemerlang, muntas 100% tuan-tuan. Hingga kami dibagi pengiktirafan oleh bahagian Nazirah. Dan kami terima banyak orang nak menghantar anak mereka belajar di Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra kerana kejayaan kami mendidik anak-anak yang baru berusia 10-12 tahun mampu menghafal Al-Quran. Dalam masa yang sama, pencapaian akademik mereka luar biasa. Mereka dapat keputusan yang cemerlang. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, ini juga adalah satu jihad dari sudut akademik untuk melahirkan manusia yang seimbang, pemimpin-pemimpin masa akan datang yang mempunyai kekuatan luar biasa, iaitu Al-Quran di dada tetapi mereka profesional mengatur dunia. Jadi saya menyeru pada semua yang menonton MHI pagi ni, jom pujuklah hati kita. Telah sampai berita ini ke telinga anda. Bantulah kami sedaya upaya atau mana yang ada. Tak dapat banyak, sedikit. Tapi tolong jangan abaikan mesej ini. Pujuk hati kita. Sebab dalam Al-Quran surah Munafikun, bayangkan ayat ke-10. Sekiranya kamu orang yang mati berkata pada Allah, andai kau menangguhkan ajal kami ya Allah, kami ingin bersedekah. Sebab itu ganjaran dia, Masya Allah, lebih daripada 1000 tahun berpanjangan. Dan kemudiannya jangan lupa juga, sedekah juga memadamkan dosa, sedekah juga boleh mengubati penyakit kita, sedekah ada jalan mudah ke syurga. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. InsyaAllah Ustaz mungkin boleh kongsikan di masa yang begitu suntuk ni bagaimana jika mereka ingin melakukan sumbangan. Katanya sekarang ni ada teknologi QR code juga, mungkin Ustaz boleh Ya, wawarkan. ada Silakan. QR code, tuan-tuan boleh dapatkan di skrin yang tertera sumbangan dana pembangunan Mahat Tahfiz. Dan QR code ni, siapa yang nak menyumbang bila-bila masa boleh QR code umum, e-legasi ni secara infak bulanan. Tuan-tuan, kami perlukan lebih kurang dalam hampir 2 juta ringgit lagi. Kita perlukan lebih kurang 2 juta ringgit lagi untuk pembelian tanah, untuk pembangunan komplek Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra untuk sekolah rendah, sekolah menengah, masjid dan juga makmal dan padang. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Baiklah Ustaz, sekali lagi bagaimana untuk memberitahu kepada mereka ini yang ingin melakukan sumbangan. Hari Jumaat ini adalah hari yang jangan kita tinggalkan untuk mengambil pahala. Hari Jumaat adalah hari yang baik untuk kita bersedekah.
kerana dia antara hari yang terbaik dalam satu minggu, dan bersedekah pada hari Jumaat seolah-olah bersedekah umpama dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, rebut peluang ini kerana kita tak tahu besok kita hidup lagi ataupun tidak. Ini adalah jihad ekonomi dan jihad pendidikan untuk melihat pemimpin-pemimpin masa datang yang melahirkan golongan profesional yang Qurani. Wallahu a'lam. Allah alam. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Kita harapkan yang terbaik juga kepada anda semua. Kalau ingin lakukan sumbangan, sekarang ni masih lagi tertera. Seperti mana yang dikabarkan tadi, keperluan juga untuk Mahat Tahfiz ini yang dah pun dikabarkan oleh Ustaz Hanafiah Malik. Ustaz, terima kasih Ustaz. Jaga diri. Sama-sama. Assalamualaikum. Okey, itu dia. Ganjaran 1000 tahun yang dikabarkan dan juga sumbangan yang boleh dilakukan untuk Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Boleh pilih tadi kan, ada kod nak buat bulan-bulan pun boleh ataupun nak one off ataupun sekali untuk anda lakukan sumbangan. Okey, kita terus sahaja nak berkongsi kan Fetri tentang apa yang menarik di media medsos pada hari ini. Antaranya kerajaan akan laksanakan pelan strategik penciptaan kerajaan nasional untuk memperkasakan tenaga kerja Malaysia. Dan kabarnya target ataupun hasrat kerajaan ini untuk mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan kepada mereka yang dah pun kehilangan pekerjaan. Sebelum ni kita tahu kan, kita dah pandemik ni hampir 2 tahun nak berlangsung ataupun nak berarah ke fasa endemik pula. Ini beberapa info yang kita boleh kongsikan. Lebih 300,000 yang berjaya mendapat pekerjaan untuk setakat yang dapat dikongsikan dan juga lebih 97,000 pekerjaan baharu diwujudkan. Dan hasrat kerajaan untuk mewujudkan 500,000 ini adalah sangat realistik dan bakal dicapai tidak lama lagi. Dan ini juga melibatkan 160,000 pekerjaan baharu yang terhasil daripada komitmen pelaburan bagi tahun 2021. Dan ini dijangka untuk membentuk satu lagi landscape baharu. Mungkin tempat ni banyak industri yang akan diaktifkan. Betul. Bila mana wujudnya kita masuk ke fasa endemik dan kemudiannya dengan pembukaan rentas negeri, pelancongan akan diaktifkan kembali. Kemudian banyak lagi sektor yang berangkai lah. Kalau bisa kita kalau buka je satu hotel, pembekal-pembekalnya akan turut sama. Jadi mana yang sebab ini yang terpaksa tak dapat bekerja akan kembali untuk mewujudkan satu lagi ruang yang baru. Penghibur-penghibur seperti Ani Zati akan kembali untuk menyanyi, menghibur dan sebagainya. Okey, dan pastinya hasrat ataupun objektifnya adalah untuk mencipta peluang pekerjaan, bukan itu sahaja tetapi mewujudkan tenaga kerja yang berdaya tahan, berkemahiran tinggi dan juga bertaraf antarabangsa. Sebab kita berarah kepada negara yang lebih maju, lebih memerlukan tenaga kerja yang lebih fleksibel, bukan itu sahaja tapi mereka bertaraf antarabangsa untuk dapat peluang pekerjaan yang diwujudkan untuk inisiatif kerajaan, pelan strategik penciptaan kerajaan nasional untuk memperkasakan. Ini amat penting sekali sebab kita mengharapkannya. Selepas ini ramai lagi yang akan bergraduasi. Betul. Yang tidak peluang sebenarnya untuk praktikal. Inilah masanya dapat mereka bersemuka dan kembali bermaya untuk mencipta lembaran baru dalam kehidupan. Tak lama lagi kita nak target 90% kadar vaksinasi dan kemudian dapat menuju ke era endemik. Lepas itu kembali bermaya untuk kehidupan baru. Seperti yang kita hidupkan pagi di MHI, hidupkan sebuah peluang yang begitu bermakna. InsyaAllah. Begitu semangat lagi ya. Betul. Bertemankan daun kucai. Siapa yang ibu-ibu yang dah belum lagi masak? Saya rasa termotivasi ya dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Ahmad Fetri Yahya. Itu dia. Okey, apa lagi yang menarik di... Dan sebelum ini kita memang terdengar daripada usul yang dikemukakan oleh Ahli Parlimen Pengerang berkaitan dengan anti lompat parti. Dan ini bagi memastikan kejiwaan dan integriti, kerajaan bersetuju membentangkan usul anti lompat parti yang dibawa oleh Ahli Parlimen Pengerang, Datuk Seri Azlina Osman Said di Dewan Rakyat pada sidang kali ini. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wal Judadi Tuanku Jaafar, usul itu sudah pun dinaikkan dalam aturan urusan mesyuarat bagi dibentang ke pengetahuan Dewan. Dan usul oleh pengerang sudah dinaikkan dalam aturan mesyuarat dan kerajaan sudah mengambil kira untuk juga melihat ianya mengikut usul itu bagi dijadikan sebuah undang-undang. Ya, tapi itulah undang-undang bukannya boleh diwujudkan dalam masa 3 hari ataupun 3 minggu. Kerajaan kita pun baru membentuk dalam masa 3 minggu. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk segalanya. Yang paling penting sekali adalah untuk objektifnya mengekang penularan wabak COVID-19. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, kita akan kongsikan juga macam tadi kan kita sibuk cerita duk sarapan warna-warni ni. Apakah khasiatnya? Kita siap ke? Tomat tadi? Saya dah habis carrot, tengok dah tak ada. Sebatang dah habis. Okey, ada yang boleh dimakan mentah, ada yang tak boleh.
ada yang kena rebus ya. Okey, kita akan jumpa nanti untuk berkongsi pula tentang lagi peluang untuk bersedekah untuk ummah. Di MHI kembali selepas ini. Hari Jumaat yang berkah, hidupkan pagi anda dengan sedekah dan berbakti. Dan kita nak berkongsi tentang pertubuhan sukarelawan Ad-Diniyah. Ini rangkumannya. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Ad-Diniyah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. Baik, dan untuk tahu lebih lanjut tentang perkara ini, nak bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah yang banyak berjuang untuk ummah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, baju biru melambangkan perpaduan dan juga perjuangan yang tinggi. Baik, sebelum itu mungkin ramai masyarakat ataupun penonton nak tahu di sebalik latar belakang Pertubuhan Ad-Diniyah ini. Silakan Ustaz. Baik. Sukarelawan Pertubuhan Ad-Diniyah ini telah ditubuhkan semenjak 1985 lagi. Bukanlah semalam, kemarin, bulan lepas. Maknanya sesuatu badan yang boleh dipercayai. Bukan sahaja aktif dalam melakukan kerja sukarelawan di Malaysia seperti infak solar, infak Quran, infak basikal, infak tandas. Tetapi juga kepada negara-negara jiran di Asia Tenggara seperti Selatan Thailand, Indonesia, Myanmar, Bangladesh dan juga Kemboja. Dan disebabkan kita melihat kritikal isu air di Kemboja untuk mendapatkan bekalan air bersih untuk survive dan terus hidup dengan sempurna, maka Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah menumpukan untuk infak pam air Kemboja ini. Pada tahun lepas kita telah berjaya mengumpulkan 1,000 unit pam air untuk disedekahkan dan diinfakkan di sana, dan pada tahun ini insya-Allah kita mensasarkan lebih daripada itu. Itu dia. Jadi kalau ikutkan bagaimana gerak kerja dan juga mungkin perancangan untuk memiliki jumlah yang lebih besar selepas ini Ustaz? Mungkin ada target yang disasarkan oleh pihak pertubuhan? Ya, target yang kita sasarkan pada tahun ini lebih 1,000, iaitu 10,000 unit pam air. Dan kira-kira kos yang ditelan akan menelan belanja 17 juta. Dan dana yang baru terkumpul sekitar RM1,264,308. Bermakna kita ada 15 juta lebih lagi. Dan saya yakin disebabkan pada tahun yang lalu misi ini berjaya, dermawannya masyarakat Malaysia yang begitu prihatin sesama orang Muslim khususnya minoriti, dan kita tahu nasib minoriti umat Islam di seluruh dunia adalah menyedihkan dan masih didiskriminasi. Dan saya yakin pada tahun ini jumlah 10,000 unit pam air dapat direalisasikan. Dan bila sebut juta-juta ni mungkin orang rasa seram kan? Fitri pun rasa seram. Aku macam tak layak pula rasa nak berinfak, ya tak? Tapi sebenarnya satu unit pam air 1,700 sahaja. Dalam perkiraan boleh berkongsi dengan 10 penama untuk diletakkan pada satu plat nama tu. Kalau mungkin ramai lagi, mungkin terlampau kecil. Kalau sedikit sangat, mungkin tak berapa efektif. Maka kalau 10 penama dikongsi pada satu unit pam air 1,700, hanyalah RM170 sahaja, Fitri. Itu dia. Jadi mungkin Ustaz dapat terangkan kebaikan kita memberi sumbangan ini, sebab ianya adalah satu bukan hanya mengalir di Kemboja, tapi insya-Allah akan mengalir sampai syurga disebabkan ia digunakan berterusan sebagai satu infak yang bermakna sangat kepada mereka yang daif, yang berkeperluan khas di saat situasi mereka mendesak di kawasan-kawasan yang terpinggir, Ustaz. Ya. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memudahkan urusan orang mukmin, Allah akan permudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah menggantungkan bahawa dia nak membantu hamba-hambanya berdasarkan hamba-hambanya membantu hamba Allahnya yang lain. Ini hadis yang sahih. Jadi oleh sebab itu saya yakin Fitri dan mungkin penonton di rumah pernah pergi ke Kemboja sebelum PKP dahulu. Kita lihat bagaimana anak-anak yang mandi, kebergantungan mereka pada air sungai sangat tinggi untuk minum, untuk mandi, untuk beribadah. Dan kita melihat anak-anak ni bila mandi sungai, naik sungai tu rambut sama keruh dengan warna air sungai. Dan itu sebablah kepentingan air ini, Badan Pertubuhan Kebajikan Ad-Diniyah ini, Sukarelawan Ad-Diniyah ini memfokuskan untuk wakaf pam air ini, sebab Nabi pun menyebut ketika mana ditanya oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah, ma afdhalus sadaqah, apakah sedekah yang paling afdal?
ketika tu Nabi SAW menjawab, sedekah air ataupun infak air kerana signifikannya, kerana air merupakan satu asas kepada kehidupan. Dan bayangkan tuan-tuan ketika mana mereka boleh beribadah, berwuduk, minum dalam keadaan sempurna, mandi dalam keadaan baik, selagi mana pam itu wujud atas nama tuan-tuan yang menginfakkan dan mewakafkan, selagi itulah pahalanya berjalan. Hatta kita sudah berada di alam barzah sekalipun sehingga hari kiamat, insya-Allah. Sekali Ustaz mungkin dapat diberikan kaedah untuk memberikan bantuan ataupun sedekah ini. Mungkin ada website nombor-nombor tertentu, dipersilakan. Ya, sangat direct kami punya. Kalau tuan-tuan type www.infakpamairkemboja.com. Sangat direct. Ingat pam air, ingat Kemboja. Ingat terus website. Ya. Maka di situ ada detail internet banking, ada detail-detail yang perlu dibuat. Pembayaran ada mungkin gambar sedikit dan sebagainya. Dan kalau nak berhubung langsung dengan mereka yang berkenaan PIC kami, Ustazah Solehah. Nama pun Solehah sebab misi kami soleh, tuan-tuan. Jadi di talian 011 10976699, boleh tangkap layar di skrin yang tertera itu, ataupun Ustazah Hazwani 0115066972. Bantu kami untuk kami bantu mereka, insya-Allah. Baik, terima kasih untuk Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah yang berjuang untuk Kemboja demi merayakan ukhuwah umat Islam di seantero dunia. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Okey, dan Anim Zati, ada tarian? Tarian? Jangan tarian ya. Saya sebenarnya nak berkongsi dengan anda semua sarapan. Kalau tadi anda tengok kan, kita dah bagi teaser sikit sarapan yang atas dia warna-warni. Kadang-kadang kalau kita nak makan nasi pagi-pagi ni boleh? Boleh makan nasi pagi-pagi? Boleh. Boleh Tapi nasi beras peram lah. Wah, macam tu tengok sebab tu badan dia slim tengok. Kadang-kadang kalau nak makan nasi pada waktu pagi ni dia macam agak berat sikit. Tapi dia ada satu inisiatif yang dilakukan ni, bila dia letak warna-warni kat atas tu nampaklah berselera. Nak tahu macam mana buatnya? Jom sama-sama kita saksikan bubur warna-warni. Sayur-sayuran terdiri daripada pelbagai warna. Namun tahukah anda bahawa warna sayuran yang berbeza bukan hanya memberi tarikan kepada masakan. Malah, setiap warna itu juga ada khasiat tersendiri. Sebagai contoh, sayuran berwarna hijau mengandungi zat besi dan serat yang baik untuk pembentukan sel darah merah, penghadaman serta meningkatkan imuniti badan. Warna merah seperti cili dan tomato mengandungi lycopene yang bertindak sebagai antioksida bagi melindungi daripada kerosakan sel serta baik untuk kesihatan jantung. Manakala warna jingga seperti lobak merah dan labu mengandungi antioksida yang dapat membantu meningkatkan kesihatan mata dan ejen anti penuaan. Itulah dia sedikit maklumat berkenaan sayuran berwarna, dan sekarang ini dengan beberapa jenis gabungan sayuran berwarna saya akan hasilkan satu hidangan yang saya namakan bubur warna-warni. Jom kita mulakan. Ini adalah bahan-bahannya. 2 cawan beras yang telah dicuci, 1 kub ayam, 2 inci halia, lobak merah dan kentang, cili merah, daun bawang, ikan bilis dan bawang yang telah digoreng. Mula-mula kita masukkan beras ke dalam periuk. Masukkan 1 jug air. Dan biarkan selama 20 minit. Boleh tambahkan air sehingga beras menjadi bubur. Bila sudah hampir menjadi bubur, kita masukkan halia dan kub ayam. Masukkan pula kentang dan lobak merah serta biarkan sehingga masak. Tambahkan juga garam dan sedikit minyak bijan untuk naikkan aroma bubur. Bubur kita dah pun siap.
waktunya untuk kita menghias. Anda boleh juga letakkan cili benggala dan brokoli jika suka. Selamat mencuba! Itu dia sentuhan Ya seorang Allah, ibu. lapar Baru tu. 2 bulan jadi ibu ya. Ya, nampak skill masak dia dah power kan? Tapi lagi tambah power sebab apa dia gunakan beberapa perkakas dapur dari Lee Cocotte Signature Castle Casserole Pot. Nama pot dia panjang betul. Tapi itulah nanti kalau anda jangan lupa untuk saksikan lepas ni siaran MHI ni nanti akan ada Wow Shop sempena dengan kempen Wow You 3 Million. Adalah tadi periuk-periuk yang digunakan semasa masak bubur tadi dengan hanya serendah RM299 sahaja. Wow, tergoda tengok. Kan? Masak auto sedap. Tak kira lah masak apa pun, kalau menggunakan perkakas macam ini punya cantik, dia jadi macam auto sedap. Okey, jangan lupa untuk saksikan sekejap lagi sempena dengan kempen Wow You 3 Million. Okey, ada juga barang percuma bernilai RM300 yang akan diberikan untuk anda kalau anda saksikan nanti siaran Wow Shop. Itu dia. Sampai ke penghujung, jangan lupa untuk terus berbakti. Ada pelbagai peluang untuk bersedekah sebab InsyaAllah, kita amin. mungkin terluka dan sebagainya, tapi ingatlah bahawa Allah tidak pernah menolak cinta hamba-Nya. Amin, insyaAllah, Masya Allah. Okey, jangan lupa saksikan kami setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 9.30 pagi dan juga kita akan tinggalkan dengan satu visual yang baru-baru ini berlaku, gunung berapi di Kepulauan Canary Spanyol. Tapi visual yang kita ingin bawakan ini agak sampai nampak lava tu masuk dalam rumah sehingga terpaksa 6,000 penduduk melarikan diri dari kawasan itu. Tapi nasib baik tak ada yang terkorban kan? Betul. Ya. Okey, jom sama kita saksikan Lagi. dan Assalamualaikum. Assalamualaikum.